Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah sihat, harapnya sihat. Jadi hari ini kita akan ulang balik pembelajaran kita Fiqh tahun 2. Pelajaran kedua berkenaan dengan hadas. Jadi cikgu harap pelajar semua dapat ingat pembelajaran kita sebelum ini berkenaan dengan pelajaran kedua bab hadas. Jadi hadas ini terbahagi kepada berapa bahagian? Okey, siapa dia ingat? Okey. Hadas ini terbahagi kepada dua bahagian, iaitu yang pertama hadas kecil dan yang kedua hadas besar. Okey. Kalau kat sini mesti pernah dengar kan berkenaan dengan hadas kecil ni apa, hadas besar ni apa. Jadi hadas kecil ni contohnya seseorang pelajar yang berumur 10 tahun itu dia nak pergi ke tandas untuk membuang air kecil. Maksudnya dia ataupun dia kata kepada cikgu, saya nak ke tandas nak membuang air kecil, ataupun saya nak ke tandas untuk buang air besar. Okey. Jadi apakah pula kalau kita tengok seperti tadi, apakah pula hadas besar? Hadas besar ni contohnya keluar darah haid, melahirkan anak atau keguguran, keluar air mani. Itu ada contoh-contohnya hadas besar. Okey. Okey, jadi kita tengok sini balik pengertian hadas kecil, iaitu keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Jadi orang yang mana dia berhadas kecil ni, contohnya dia selesai membuang air kecil, dia keadaannya mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Jadi macam contohnya dia ada wuduk, lepas tu wuduk dia terbatal sebab dia membuang air kecil. Jadi dia nak solat fardu zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak ke, jadi mewajibkan dia tu untuk mengambil wuduk kembali bagi membolehkan dia itu melakukan ibadah solat zuhur atau puasa atau maghrib atau isyak. Begitu juga dengan menyentuh Al-Quran. Misalnya dia tu telah terbatal wuduk dia disebabkan kerana dia membuang air kecil. Jadi wajib ke atas dia itu mengambil wuduk kembali untuk dia menyentuh Al-Quran. Ini bagi kanak-kanak yang berumur 12 tahun ataupun telah balik. Okay. Ini berkenaan dengan pengertian hadas kecil. Okey. Perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil ialah bersentuh antara kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapik. Jadi contohnya seorang lelaki yang dewasa dan perempuan yang dewasa itu, dia bersentuh kulit, bersentuh tangan dengan kulit tanpa lapik. Bersentuh, bukan dengan secara sengaja, tapi sentuh dia tu tanpa lapik. Jadi batal wuduk dia. Jadi keluar sesuatu dari kubur atau dubur, contohnya seperti angin, air besar, air kencing, hilang akal, tidur yang tidak tetap kedudukan papan punggung, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Okey. Ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan berhadas kecil. Jadi seseorang yang mewajibkan apakah pengertian hadas kecil itu? Iaitu keadaan yang mewajibkan seseorang itu dia berwuduk bagi dia hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat.
Jadi dia telah seorang itu dia telah sentuh secara sengaja kulit lelaki, ataupun seorang perempuan itu telah menyentuh kulit lelaki yang bukan mahram tanpa lapik, maka dia telah berhadas kecil, maka wajib dia untuk dia ambil wuduk kembali untuk melaksanakan ibadah tersebut. Dan keluar sesuatu dari kubur atau dubur, angin, air besar, air kencing, hilang akal. Okey, contohnya dia keluar sesuatu daripada duburnya, ataupun keluar sesuatu daripada kuburnya, dubur dan kubur, dubur kat belakang, kubur kat depan. Jadi angin, contohnya angin keluar kentut, ataupun air besar, dia buang air besar, dan air kencing, dia keluar air kencing ataupun hilang akal, maka ini adalah keadaan yang mana dia wajib dia berwuduk bagi untuk dia hendak melakukan ibadah, contohnya seperti solat fardu ataupun solat sunat. Kewajiblah ke atasnya untuk melakukan perkara sedemikian. Tidur yang tidak tetap kedudukan punggung, maknanya dia tidur dengan dia bermimpi-mimpi, bukan tidur yang macam tidur sampai bermimpi-mimpi bahawasanya dia bermimpi dia bermain bola dengan kawan dia ke, macam tu, sampai bermimpi-mimpi, sampai bermimpi. Jadi dia tidur ni dengan keadaan yang melentang, menerak, maksudnya tidak tetap papan punggung lah. Maka tidur sedemikian dia adalah yang berhadas kecil, dan itu boleh membatalkan dan itu membatalkan wuduk dia, dan ini mewajibkan seorang itu untuk dia berwuduk bagi dia melakukan ibadah yang tertentu seperti solat fardu dan menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Okey, ini tapak tangan seseorang itu. Jadi dia sentuh kemaluan dia, zakar, contohnya zakar bagi seorang lelaki yang panjang tu, dia sentuh dengan tapak tangan dia. Maka dia berhadas kecil, maka wajib ke atasnya untuk dia berwuduk untuk dia melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Okey. Okey. Jadi perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas kecil ni apa? Orang yang berhadas kecil ni contohnya tadilah kita bincang tadi, yang menyebabkan seorang yang berhadas kecil itu dia keluar air kencing ataupun keluar air besar, dia keluar angin. Jadi perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas kecil ni, yang pertama itu solat, yang kedua tawaf, yang ketiga sujud syukur, memegang Al-Quran. Jadi haram bagi seorang itu yang berhadas kecil itu dia solat fardu tanpa berwuduk. Dan dia tawaf pun tak sah ibadah tawaf dia, dan sujud syukur pun tidak sah sekiranya tidak ada wuduk, dan memegang Al-Quran pun tidak sah. Maknanya dia berhadas kecil dan dia memegang Al-Quran dengan sengaja, maka hukumnya adalah berdosa. Okey, cara bersuci daripada hadas kecil. Cara-cara kita bersuci daripada hadas kecil, yang pertama adalah dengan berwuduk. Rukun wuduk ada 6 perkara. Yang pertama, niat ketika membasuh muka. Membasuh muka keseluruhannya. Okey, apabila air mutlak sampai ke juzuk yang pertama daripada wajah kita, kita dah mula niat wuduk, iaitu nawaitu wudu alillahi ta'ala. Dan sampai kita bersihkan wajah kita, dan mana-mana perempuan yang ada sideburn di tepi ni, dia kena keluarkan sideburn tersebut, dia kena basuh, kena ratakan air mutlak tersebut di wajahnya. Itu adalah fardu wudu. Lepas tu yang seterusnya, yang ketiga, dia membasuh tangan dia sampai ke siku kedua-dua belah, dan dia menyapu sebahagian kepala, dan menyapu sebahagian kepala, dan dia membasuh kaki sampai ke buku lari, dan seterusnya. Yang keenam iaitu tertib. Dia hendaklah melakukan perbuatan tersebut dengan tertib. Ini adalah fardu wudu. Cara bersuci daripada hadas kecil adalah dengan berwudu.
Okey. Ini adalah cara bersuci dengan hadas kecil. Adapun cara bersuci dengan hadas besar nanti kita akan terangkan nanti. Jadi berwuduk ini mengharuskan kita untuk apa? Okey. Sebelum ni cikgu dah terangkan. Bila kita ada wuduk, ia mengharuskan kita untuk sujud tilawah, untuk tawaf, untuk solat fardu, sunat ataupun solat fardu, menyentuh Al-Quran. Jadi bila orang itu dia ada wuduk, dia bolehlah menyentuh Al-Quran, dia boleh mengerjakan solat, dia boleh sujud tilawah dan dia boleh tawaf. Jadi soalan, apakah ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu yang mengharuskan ia melakukan menyentuh atau melakukannya dengan dia berwuduk? Yang pertama iaitu menyentuh Al-Quran, solat, sujud tilawah, tawaf, iaitu. Okey. Pengertian hadas besar. Hadas besar ni apakah pengertiannya? Kalau sebelum ni cikgu dah terangkan berkenaan dengan pengertian hadas kecil. Harap sangat pelajar dapat ingat. Pengertian hadas kecil itu keadaan yang mewajibkan berwuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu. Contohnya seperti solat ataupun menyentuh Al-Quran. Okey. Dan pengertian hadas besar ini iaitu keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Yang ini mandi wajiblah. Okay, keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Jadi dia mengalami hadas besar. Jadi lepas contohnya dia mengalami hadas besar, contohnya dia keluar darah haid cukup selama 5 hari dan putus darah dia, maka wajib ke atas dia untuk mandi wajib. Kerana selepas dia mandi wajib tu dah selesai habis putus darah, dia wajib dia menunaikan solat fardu, maka dia wajib dia mandi wajib. Ini adalah pengertian hadas besar. Jadi semua pelajar kena ingat apakah pengertian hadas kecil dan apakah pengertian hadas besar. Pengertian hadas kecil iaitu keadaan. Okey, saya ulang lagi sekali. Keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Ini adalah keadaan yang mewajibkan wuduk bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah yang tertentu seperti solat. Adapun keadaan pengertian hadas besar itu keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Jadi ini adalah pengertian hadas besar. Jadi cikgu dah ulang dah tadi berkenaan dengan pengertian hadas kecil dan juga pengertian hadas besar. Jadi cikgu harap pelajar semua dapat ingatlah pengertian hadas besar dengan pengertian hadas kecil ni. Okey. Seterusnya, perkara-perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar. Apakah perkara-perkara yang menyebabkan berlakunya hadas besar ini? Okey, yang pertama iaitu keluar darah haid. Okey, cikgu, apakah darah haid ini? Darah haid ini iaitu darah yang mengalir. Yang mana darah yang mengalir itu yang keluar daripada faraj seorang perempuan itu, yang darahnya telah cukup 24 jam ataupun sehari semalam. Okey, dan kebiasaannya darah seorang wanita itu keluar iaitu 6 hari atau 6 malam atau 7 hari atau 7 malam, ataupun yang sebanyak-banyak haid bagi seorang perempuan itu 15 hari dan 15 malam. Jadi cikgu harap pelajar perempuan mestilah kena ambil take note soal hal ini. Okey, keluar darah nifas iaitu darah yang keluar setelah mana melahirkan darah yang keluar, dan sekurang-kurang darah nifas ini iaitu 1 saat, dan sebanyak-banyak darah nifas ini iaitu 60 hari 60 malam, dan kebiasaannya darah nifas ini keluar 40 hari 40 malam. Okey.
Okey, bersetubuh atau melakukan hubungan jenis. Jadi pasangan suami isteri itu contohnya dia bersetubuh pada waktu malamnya. Jadi ataupun dia melakukan hubungan hubungan jenis. Jadi seorang suami dia bersetubuh dengan isterinya, maka wajib ke atasnya setelah daripada mana kepala zakat itu masuk pada faraj seorang isterinya itu, maka selepas daripada perbuatan tersebut dia kena mandi wajib. Okey, melahirkan anak atau keguguran. Melahirkan anak ataupun keguguran ini adalah perkara yang mewajibkan seseorang wanita itu yang mengandung itu dan melahirkan dan seterusnya melahirkan anak itu, dia mandi wajib. Okey, keluar air mani. Okey, keluar air mani ni dia kena tahu berkenaan dengan ciri-ciri air mani tersebut, dan dia tahu bahawasanya dan dia yakin itu adalah air mani, maka wajib ke atasnya untuk dia mandi wajib. Ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar. Itu yang pertama, keluar darah haid, keluar darah nifas, bersetubuh atau melakukan hubungan jenis, melahirkan anak atau keguguran, keluar air mani. Ini kena ingatlah. Okey, ada 5 perkara yang menyebabkan berlaku hadas besar. Okey. Jadi bagi orang yang yang telah berhadas besar, orang yang keluar darah haid ataupun orang yang telah keluar darah nifas ni, dia putus darahnya, maka perkara yang perlu dia lakukan untuk dia mengerjakan ibadah solat fardu zuhur ataupun solat fardu asar itu adalah dengan mandi wajib. Okey, adapun orang yang mana dia kencing, keluar air kencing ataupun keluar air besar ataupun keluar angin ataupun kentut itu, perkara yang mewajibkan dia untuk dia lakukan itu dengan berwuduk, untuk dia hendak melakukan ibadah seperti solat sunat ataupun solat wajib ataupun menyentuh Al-Quran. Okey, jadi perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar ni, apakah perkara-perkara tersebut? Jadi nampak tak, faham tak beza antara hadas besar dengan hadas kecil? Nampak contoh dia, nanti akan nampaklah akan fahamlah huraiannya. Okey, perkara-perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar ini, yang pertama solat fardu atau solat sunat. Okey, solat fardu ni solat fardu 5 waktu atau solat sunat, solat sunat ni contohnya solat hajat, itulah solat, apa lagi, solat taubat, itu adalah solat sunat. Okey, solat fardu atau solat sunat. Okey, berhenti atau duduk di dalam masjid. Jadi ini adalah perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar ini. Yang pertama solat fardu atau solat sunat. Yang kedua berhenti atau duduk di dalam masjid. Dia nak orang yang berhadas besar ni, contohnya dia keluar darah nifas misalnya, dan dia nak duduk di dalam masjid ni, tidak boleh. Ini adalah perkara yang dilarang. Okey, membaca, menyentuh atau membawa Al-Quran pun tidak boleh. Orang yang berhadas besar, misalnya dia contohnya dia keluar air mani, jadi dia tak boleh dia menyentuh atau membawa Al-Quran. Dan orang yang macam seorang perempuan yang telah balik, dia keluar darah haid dia, cukup 24 jam keluar darah haid dia, jadi dia tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Quran, menyentuh Al-Quran atau membawa Al-Quran. Seterusnya yang keempat, itu berpuasa bagi perempuan yang haid dan nifas. Jadi ini adalah perkara yang dilarang bagi seorang perempuan yang keluar darah haid dan nifas ini, untuk dia berpuasa. Okey,
Okey, berpuasa pada bulan Ramadan. Okey, misalnya seorang perempuan yang datang darah haid selama 5 hari pada bulan Ramadan. Jadi, wajib ke atas dia selesai daripada bulan Ramadan tersebut, dia wajib ke atas dia untuk dia qada 5 hari puasa pada bulan Ramadan. Begitu ada pun bagi seorang perempuan yang datang darah haid dia tidak wajib ke atasnya untuk dia qada solat fardunya. Okey, tawaf di Baitullah. Jadi ini adalah perkara yang dilarang ke atas orang yang berhadas besar. Okey, beriktikaf di dalam masjid. Contohnya pada bulan Ramadan, ramai orang yang pada malam terakhir pada bulan 10 malam terakhir pada bulan Ramadan itu ramai orang yang beriktikaf dalam masjid. Jadi dia ni mengalami hadas besar. Contohnya seorang perempuan ni dia mengalami hadas besar, contohnya keluar darah haid. Jadi ini adalah perkara yang dilarang ke atasnya untuk beriktikaf di dalam masjid. Okey. Jadi apakah Jadi bersuci daripada hadas besar. Bersuci daripada hadas besar ini adalah dengan mandi wajib. Okey. Mandi wajib ini kita ada 3 hukum mandi wajib. Yang pertama iaitu menghilangkan najis pada badannya. Yang kedua, kita niat mandi wajib. Dan yang ketiga iaitu kita meratakan air keseluruhan badannya. Dan perkara-perkara sunat mandi wajib ni itu kita memulakan membasuh badan kita di sebelah kanan terlebih dahulu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cikgu harap semua pelajar dapat faham, dapat bezakan apakah hadas besar dengan hadas kecil itu. Nampak betul-betul jelas contoh-contoh hadas kecil itu. Hadas kecil itu perkara yang menyebabkan hadas kecil tersebut iaitu keluar air kencing, keluar air besar. Itu contoh-contoh hadas kecil. Adapun hadas besar ni contohnya seperti keluar darah haid, keluar darah nifas, itu adalah hadas besar. Jadi bagaimana kita nak bersuci daripada hadas kecil ni? Iaitu dengan berwuduk. Jadi cikgu telah terangkan pada wuduk ni ada 6, iaitu niat ketika membasuh muka keseluruhannya, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian kepala dan membasuh kaki sampai ke buku lali dan tertib. Dan bersuci daripada hadas besar ni iaitu dengan mandi wajib. Jadi dapat beza kat situ. Okey, dapat nampak kat situ perbezaan antara hadas kecil dengan hadas besar. Okey. Okey, sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ashraqal badru alaina, fahtafat minhu buduru, mithla husnika ma ra'ayna, qattu ya wajha sururi. Sallallahu alaihi
nurun fawqa nuri, anta isirun wa ghali, anta misbahus suduri. Seronoknya Sofia.